What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. First of all, aku nak ucapkan tahniah kepada tim Fantasy Sky_1, manager dia Helmi Sapri, yang telah pun berjaya mendapat highest point dalam game week kali ini dalam Skoverto Fantasy League. So kepada Helmi Sapri, jangan lupa untuk bagi butiran kepada admin so that kami boleh post hadiah merchandise untuk anda. Dan dalam video ini juga aku akan announcekan pemenang untuk giveaway dalam video chapter review lepas. So stay tune untuk mengetahui siapakah pemenangnya. Dan kepada korang yang nak join giveaway ini, korang boleh join grup Telegram Skoverto Fleet. Okay? Dan semalam kita orang ada post konten baru untuk Skoverto Gamings dengan game terbaru game Bomb Squad dan game Bounty Rush One Piece tu. Once aku dah naik level 6 aku akan main. Okay? Jom aku belanja sikit game semalam. Yes! Kita kat dia. Kita kat dia. It was at this moment that he knew. He f***ed up. So guys, jangan lupa untuk subscribe channel Skoverto Gamings dan bantu kita orang untuk capai 4,000 watch hour so that aku boleh bagi giveaway dari channel tu pula. Tak ada monetization, tak ada duit, macam mana nak bagi giveaway kan? Alright gang, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimi Skoverto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimi Skoverto. Join grup Telegram Skoverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiskoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen Support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimi Skoverto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Skoverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Setelah perjalanan Mugiwara Crew memasuki Grand Line, kita semua tahu yang dorang ni mungkin suatu hari nanti akan sampai ke Pulau Elbaf. Sekarang ni ada poin-poin yang banyak menjadi clue bahawa Kepulauan Elbaf ni akan jadi next journey untuk Mugiwara Crew setelah Arc Wano tamat ataupun lepas satu arc lagi habis. Dan aku rasa untuk Kepulauan Elbaf ni akan jadi Shanks Arc. Sebab sekarang ni kan Mugiwara Crew dah pergi ke dua tempat Yonko, iaitu Whole Cake Island which is wilayah Big Mom, dan Wano yang merupakan wilayah Kaido. Dan aku rasa Pulau Elbaf ni akan jadi wilayah untuk Shanks. Luffy ada pernah cakap dekat Pang Hazard Arc di mana dia nak tumbangkan ke semua Yonko, dan yang penting Shanks bukan orang pertama. Selepas Arc Wano ni kita boleh rangkumkan yang dua Yonko akan tumbang, iaitu Big Mom dan Kaido. Jadi apabila kita diberitahu yang Luffy ni akan kalahkan Yonko ni, yang menjadi persoalannya adalah where, when dan how. Yang dimaksudkan how ni bermaksud mestilah ada reason sebab apa diorang ni kena berlawan kan. Takkan tiba-tiba Luffy datang dekat Shanks, lepas tu bantai Shanks, lepas tu habis macam tu je kan. Mestilah ada sebab. Contoh sebab apa dia pergi ke Whole Cake Island ni. Dia nak selamatkan Sanji. Sebab apa dia nak lawan dengan Kaido ni? Dia nak kotakan janji dia dengan alliance dia, Ninja, Pirate, Ming, Samurai, untuk bebaskan Wano dan buka semula border Wano kan. So semua benda ni jadi mesti ada reason. So persoalannya, why Luffy gonna take down Shanks? So let's discuss about this. Jadi first things first, biar aku explain thought aku tentang kesudahan dalam Wano Arc, so that it will make sense why Luffy gonna go to Elbaf and take down Shanks. Okay, dari permulaan saga ni mengisahkan tentang Luffy dan alliance dia nak kalahkan dua orang Yonko, iaitu Kaido, Big Mom, dan kumpulkan maklumat untuk pergi ke Laugh Tale, which means dia kena lengkapkan keempat-empat road poneglyph. Dan at the end of story, diorang akan ada 3 road poneglyph, which tinggal satu lagi yang mungkin berada di Elbaf, dan diorang perlu lawan Shanks untuk dapatkan poneglyph tersebut. So this is my theory. Let me explain this. Mungkin ada orang yang cakap yang Elbaf ni akan jadi Big Mom Arc. Yelah, pasal Big Mom kan pernah stay kat sana dengan Mother Camel apa semua kan. Tapi bagi aku benda tu tak masuk akal. Bukan apa tau, sebab Oda dah buatkan satu arc yang khas
yang khas untuk Big Mom, iaitu di Whole Cake Island. Dan tak habis dengan tu je. Lepas Luffy tak mampu nak tumbangkan Big Mom kat situ, Oda masukkan Big Mom ke satu lagi arc, iaitu ke Wano. Takkan tak habis lagi kot cerita pasal Big Mom kan. So kalau bukan Big Mom pun, mungkin anak dia lah yang ambil alih jawatan dia. Contohnya Katakuri ataupun Perospero. Tapi tak tahulah pasal Perospero bakal menghadap Nekomamushi dalam mod sulong dia. Agak tipis juga peluang si gula-gula lelaki tu nak menang. So mungkin masa Perospero lawan Nekomamushi mod sulong tu, anak-anak Big Mom yang lain akan sampai. Tapi itu cerita lain lah. So pendek kata, cerita pasal Big Mom dah habis. So untuk Elbaf arc ni, aku rasa dia tak akan jadi klise macam arc sebelum ni. Iaitu Luffy ni datang selamatkan orang dari kejahatan dan diorang akan join ally Luffy. Aku rasa tak akan jadi macam tu. Sebab apa? Takkanlah Shanks jahat kot. Yelah, walaupun kita pernah dengar juga yang mengatakan Shanks ni is the real villain apa semua kan. Tapi pada aku tak. Dan takkanlah Shanks yang memerintah puak-puak gegasi tu kot. So aku rasa kali ni lain sikit. Okay, aku start dengan kenapa diorang ni akan bertembung. The first reason is disebabkan Mihawk. Selepas diorang dah bubarkan Shichibukai, which is apa tu? The world government dah bubarkan Shichibukai. Kesemua Shichibukai ni dah diburu oleh admirals, termasuklah Mihawk. Marine dah buru geng-geng Shichibukai ni. So Mihawk ni dia jenis hidup seorang-seorang, belayar seorang-seorang dekat atas kapal keranda dia tu. So bila Marines datang serang dia dengan angkatan Marine yang besar, memang tak dinafikan yang dia kuat. Tapi bila dah ramai-ramai serang dia seorang-seorang, mungkin dia ada possibility boleh kalah. So aku rasa Mihawk ni akan pergi kepada kawan dia, iaitu The Yonko Shanks. Tapi bukan bermaksud yang Mihawk ni join kru Shanks atau menyorok dari Marine dan duduk di bawah Shanks. Aku rasa bukan macam tu. Tapi mungkin diorang ni akan jadi ally, macam Luffy dengan Law. Second is hubungan Luffy dengan Shanks. Dari dulu lagi Luffy dah isytihar perang dekat Shanks ni. Yang masa dia umur 8 tahun, dia dah cakap yang dia akan jadi salah satu pirates yang hebat dan yang akan surpass even Shanks himself. So aku rasa Luffy ni tak akan nak cakap bodoh-bodoh gitu je. Mesti dia akan kotakan janji dia. Dari masa ke masa kita pun tengok yang Shanks ni nak sangat jumpa Luffy. Contoh waktu dekat Marineford, Lucky Roo ada tanya dekat Shanks, "Hey Shanks, kau tak nak jumpa Luffy ke? Dah 10 tahun kau orang tak jumpa." Lepas tu Shanks cakap, maybe, tapi belum masa yang sesuai lagi. Benda ni bermaksud yang Luffy ni tak jadi great pirate lagi, kan? Remember the promise. Okay, lepas tu waktu yang Luffy diisytiharkan sebagai the 5th Yonko, kita boleh tengok reaction Shanks yang cakap, "I think I will see you soon, Luffy." So kat sini kita boleh andaikan yang Luffy almost capai expectation Shanks, atau Luffy almost berada dalam kriteria one of the great pirates just like they promised. Tapi still Luffy is not great enough compared to Shanks. Jadi apa akan jadi kalau Luffy dah kalahkan Kaido? Nak pula kalau Morgan dapat tahu berita tu kan, dia dah lah admire Luffy. Mesti akan keluar satu berita di mana the two Yonko, Big Mom and Kaido has been defeated by Monkey D. Luffy. Double kill. Sedangkan Usopp pun boleh claim kan yang dikalahkan dua Tobiropo, padahal dia dari awal lagi duk ajak Nami asyik lari je. Ini pula Morgan, the big news, Whole Cake Island tu tak tumbang pun di tangan Luffy, tapi dia claim yang Luffy dah kalahkan Big Mom. Ini pula kalau contoh Big Mom tumpas di tangan Kid dan Law, Kaido tumpas di tangan gandingan Yamato, Momo, Marco dan Luffy. So pada aku, mungkin Morgan akan besar-besarkan cerita yang Luffy telah mengalahkan dua orang Yonko. Bapak besar syok berita tu dan sangat sesuai dengan nama Morgan, which is the big news kan. So mungkin after Wano, Shanks akan cakap yang dorang ni dah selevel, dah setaraf. So dorang dah boleh berjumpa seperti yang dijanjikan. Next is hubungan Zoro dan Mihawk. Zoro selalu cakap yang dia nak jadi the greatest swordsman ever. Lepas dia jumpa Mihawk dekat Barati dan dia kalah di tangan Mihawk, Mihawk cakap yang masih terlalu awal untuk Zoro mati. "My name is Dracula Mihawk. Find your true self, true will, become stronger. No matter how long it will take, I will await you in my strongest form. Surpass this sword, surpass me, Roronoa Zoro." Dan Zoro pun berkata, "Luffy, can you hear me? Sorry for worrying you. If I don't become the greatest swordsman in the world, you'll be in dilemma now, right? I will never lose again until I defeat him and become the greatest swordsman. I never be defeated anymore. Any problem with that?
Pirate King. Dan setelah beberapa ketika, Zoro train di bawah Mihawk dan masih juga cakap yang one day I will surpass you. And of course, lepas dia dah kalahkan King nanti, which is Draco Mihawk, mesti dia akan jadi one of the greatest swordsman. So berdasarkan teori aku ni, iaitu Mihawk akan ally dengan Shanks. So besar kemungkinan yang di situlah diorang akan tentukan the greatest pirate and strongest swordsman in the world. Next is Usopp dan Yasop. Siapa nak come out first? Dalam segmen SNF hari ini aku nak highlight satu YouTuber yang bernama Amazing Malaysia. As at this video dihasilkan, Amazing Malaysia baru ada 1.15k subscribers dan telah menghasilkan lebih dari 20 videos. So main genre dalam konten Amazing Malaysia adalah berkenaan pengembaraannya dalam menerokai alam semula jadi di Malaysia. Tapi buat sementara waktu ni, travel dia ni terhenti sekejap disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan. Tapi penghasilan video dia juga tetap berjalan seperti biasa. Amazing Malaysia ni pernah mencatat jumlah viewers terbanyak berjumlah 80,000 viewers dalam video penangkapan ikan baung yang seberat 20 kg. Jom kita tengok sikit. Bukan pucung masuk tadi dia. Masuk jari lah pucung. So jom gang, kita sama-sama support channel Amazing Malaysia so that channel dia bertambah bilangan subscribersnya. Link YouTube Amazing Malaysia aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Elbaf ni merupakan salah satu tempat yang ada kaitannya dengan si Usopp ni, iaitu dia nak jadi brave warriors of the seas and become proud warrior just like them, which is Elbaf. Dan Elbaf lah tempat yang Usopp nak sangat-sangat pergi. Dan Yasop pula salah satu karakter yang special, di mana Shanks sendiri yang cari Yasop ni untuk dijadikan Yasop ni sebagai kru dia. Apa kelebihan Yasop ni? It's still mystery. Dan Usopp ni pula bangga dengan ayah dia ni yang merupakan seorang pirates. Tapi kita masih lagi tak tahu apa akan jadi kalau dorang anak beranak ni berjumpa. Tapi scene kat sini akan jadi sangat-sangat menarik. Mungkin Usopp akan marah dekat si Yasop tu sebab tinggalkan dia dengan mak dia macam tu je ke. Usopp nak challenge bapak dia, siapa lagi handal sharp shooting. So sekarang ni aku nak cerita pasal Elbaf pula. So kita ni sudah tahu yang Elbaf ni merupakan land of warriors. It all about proud and honor. So Elbaf ni mula diintroducekan di Little Garden Arc, di mana melibatkan dua giant yang dulunya adalah kawan baik tapi tengah bertelagah antara satu sama lain disebabkan untuk buktikan proud and honor. Diorang ni sebenarnya tak benci pun satu sama lain, malah diorang ni kawan baik. Tengoklah waktu Mr. Tree sabotage minuman Dory tu, dia tak tuduh kawan dia si Brogy, dia salahkan Luffy. Dia cakap yang kawan dia tu tak akan buat benda yang dishonored. Disebabkan diorang ni ada satu masalah kira-kira 100 tahun dahulu, diorang ni start berlawan each other. Menurut kepercayaan Elbaf, siapa yang nak lawan, diorang kena pergi keluar dari Pulau Elbaf dan lawan sampai salah seorang terbunuh. Kalau seri, lawan lagi. Diorang ni dah lawan lebih dari 73,467 kali dah. Tapi asyik-asyik seri je. Sampailah diorang dah tak ingat pun sebab apa diorang berlawan. So, berdasarkan kisah diorang ni, aku rasa konsep untuk buktikan siapa lagi hebat ni adalah berasal dari Pulau Elbaf. So, sebab tu aku andaikan yang pertarungan antara 6 karakter ni, which is Luffy, Zoro dan Usopp, menentang Shanks, Mihawk dan Yasop tu akan berlangsung di Pulau Elbaf, di mana tempat great warriors yang mementingkan respect, proud and honor. Contohnya Luffy untuk buktikan yang dia dah jadi the great pirate, Zoro untuk claim yang dia dah jadi the strongest swordsman in the world, dan Usopp untuk buktikan yang dia antara brave warrior of the seas. So what do you think guys? Menarik kan untuk diperpanjangkan perbincangan ini dalam ruangan komen? Jangan lupa to share your thought down below. So guys, that's all I have, and seperti yang dijanjikan, pengumuman giveaway jatuh kepada Tahniah brother, and kepada yang kurang bernasib baik, jangan risau, every week aku akan buat giveaway, tanda penghargaan aku kepada korang yang selama ini tak henti-henti support aku. Aku minta maaf untuk beberapa hari ni aku tak boleh nak buat video facecam sebab mic aku problem sikit, rosak. Aku dah order dah pun mic baru. So once mic baru aku tu dah sampai, aku akan buat live dan facecam balik. Okay? Gang, before I end, sedikit renungan. Sedaya upaya kita cuba menafikannya, sebaik mungkin kita cuba mengabaikannya. Konon mahu menjadi kuat,
tidak mahu mengalirkan air mata. Konon mahu sentiasa kelihatan gembira, tidak mahu meraih simpati sesiapa. Remember my brother, hati itu kecil. Janganlah kita meletakkan begitu banyak bebanan padanya. Hati itu rapuh. Janganlah kita mengabaikannya saat ia luluh. Percayalah, menyibukkan diri tidak akan menghilangkan rasa sedih. Ia hanya membuat kita lupa seketika pada rasa pedih. Menahan air mata tidak akan menghilangkan rasa kecewa, bahkan mungkin menjadikan diri kita jauh lebih tersiksa. Bila mana kita menyangka diri telah berjaya mengabaikan perasaan dan terus berjalan, hakikatnya lebih banyak beban kesakitan yang telah terkumpul dan tersimpan. Sungguh ini akan memudaratkan andai dibiar berpanjangan. Kita perlu sedar, ada sebab mengapa Allah menjadikan air mata, ada sebab mengapa Allah menghadirkan insan-insan yang baik di sekeliling kita. Meski sebaik manapun kita berpura-pura, kita tidak akan dapat menipu diri sendiri. Begitu juga sehebat manapun kedudukan kita di dunia, kita tidak akan mampu jalani kehidupan ini berseorangan diri. Maka saat kita diduga dan semakin lelah, izinkan saja air mata itu untuk mengalir di hadapan Allah. Mengakulah bahawa diri ini lemah, mengaku kita benar-benar perlukan Allah untuk menuntun setiap langkah. Tak mengapa, sedih juga adalah sebahagian dari perasaan dan ia harus diraikan. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi